kaitannya dengan mata pelajaran Bahasa Melayu pada hari ini. Cuba anak-anak lihat paparan yang saya tunjukkan ini. Okey, ada Instagram, ada Facebook, kemudian aplikasi WhatsApp. Laman-laman sosial ini sememangnya menjadi kegemaran masyarakat pada masa ini. Hari ini saya akan mengajar karangan respon terbuka. Karangan ini terdapat dalam kertas 1 iaitu pada bahagian B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Jamilah Osman dari SMK Tok Indra Wangsa Ahmad. Okey, tema pada hari ini ialah tema 6 Sains, Teknologi dan Inovasi. Karangan respon terbuka. Subtopik pula ialah karangan domen awam. Okay, standard kandungan 3.4 menulis untuk menghasilkan sesuatu penulisan yang terancang. Standard pembelajaran pula 3.4.2 menulis untuk menghasilkan perenggan isi secara kritis dan kreatif dengan menggunakan bahasa yang gramatis. Objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir pembelajaran, pelajar dapat menghuraikan perenggan isi dengan kritis dan kreatif dengan menggunakan bahasa yang gramatis. Apa itu karangan respon terbuka? Mari kita buat ulang kaji sedikit. Okey, 4 soalan diuji dalam bahagian B ini. Terdapat 4 domen, iaitu domen awam, domen pendidikan, domen peribadi. Bermaksud soalan-soalan adalah berdasarkan domen-domen tersebut. Calon diminta memilih satu daripada 4 soalan tersebut. Markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 70 markah. Dan soalan ini wajib dijawab dalam tempoh 1 jam 30 minit. Dan yang paling penting sekali, anak-anak perlu menulis karangan 500 patah perkataan sahaja. Okey, teknik menulis isi karangan A+, iaitu karangan yang cemerlang. Dan selalunya cikgu akan mengajar guna teknik imbaku, iaitu idea, mengapa, bagaimana, kesan, ungkapan menarik dan penegasan. 6 elemen ini akan digabungkan menjadi satu perenggan yang gramatis. Okey, contoh soalan domen awam. Bila anda mendapat soalan selalunya ada pernyataan. Okey, pernyataan dalam kotak yang berwarna biru itu ya. Okey, pernyataan ini adalah melalui sumber internet. Kita kena baca dahulu. Anak-anak kena baca dahulu. Okay, pada masa ini, penggunaan laman sosial amat popular di Malaysia. Laman sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya mendapat perhatian masyarakat di negara ini. Laman sesawang rangkaian sosial tersebut telah menjadi trend dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat pada masa ini telah menjadikan penggunaan laman sosial dalam internet ini sebagai medium untuk mengisi kekosongan waktu mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana kecanggihan aplikasi yang terdapat dalam laman sosial menarik perhatian masyarakat di Malaysia. Okey, setelah membaca pernyataan, baca dah pula kenyataan di bawah pernyataan tersebut. Petikkan di atas, nyatakan maklumat berkaitan dengan media sosial. Kemudian bacalah pula soalan. Tuliskan satu rencana tentang manfaat media sosial kepada masyarakat. Anda kena pasti soalan itu berkaitan dengan karangan berformat ataupun tidak berformat. Jadi, apabila dapat soalan begini, anda perlu analisis soalan. Okay? Menganalisis soalan, isu atau temanya ialah media sosial, tugasan atau kehendak soalan, manfaat media sosial kepada masyarakat. Siapa sasaran kita pada hari ini ialah masyarakat. Maksudnya, isi-isi anda nanti perlulah dihuraikan berkaitan masyarakat. Kemudian, formatnya ialah rencana. Okey, format penulisan rencana perlu ada tajuk dan nama penulis. Tajuk dan nama penulis perlu ditulis dahulu sebelum memulakan isi perenggan pendahuluan. Namun pada hari ini saya hanya akan menyentuh tentang penulisan isi. Okey, panduan menulis perenggan isi. Diandaikan ada 3 isi, 3 perenggan isi atau isi 1, isi 2, isi 3 dan kamu perlu menulis isi tersebut dalam jumlah patah perkataan yang sama, iaitu 120 patah perkataan sahaja. Okey, kita pergi kepada contoh penulisan isi 1. Media sosial sebagai sumber informasi dalam pelbagai aspek. Idea 1 ialah media sosial sebagai sumber informasi dalam pelbagai aspek. Jadi untuk memulakan isi pertama, ayat pertamanya perlu dikaitkan dengan soalan ataupun tugasan.
iaitu manfaat media sosial kepada masyarakat. Jadi cikgu bagi contoh di sini, manfaat media sosial kepada masyarakat yang pertama ialah media sosial sebagai sumber informasi dalam pelbagai aspek. Diikuti pula dengan aspek mengapa anda perlu gunakan perdana wacana. Hal ini dikatakan demikian kerana kemudian kamu huraikan mengapakah media sosial ini sebagai sumber informasi dalam pelbagai aspek. Diikuti pula dengan bagaimana, dalam aspek bagaimana kamu perlu menyatakan contoh. Di sini contohnya cikgu tulis agensi wartawan atau berita dapat menyampaikan informasi semasa secara terus kepada pembaca melalui laman sosial. Selain itu, ada para pelajar juga dapat menyiapkan tugasan masing-masing dengan berbagai informasi dapat dalam laman sosial. Kemudian kamu kena nyatakan kesan. Kemudian anda perlu menyatakan juga penegasan. Sebelum itu ialah ungkapan menarik. Okay, bagi perenggan isi yang pertama ni, ungkapan menarik saya gunakan peribahasa dan peribahasa itu disambung dengan ayat sebelumnya. Okay, disambung dengan selepas celik IT ni ada tanda koma dan disambung bak kata peribahasa laut ditimpa tidak akan kering. Okay, kita lihat pula contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, contoh penulisan isi kedua, media sosial dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan dan persahabatan. Okey, sama juga tekniknya, kita gunakan imbaku. Ideanya ialah media sosial dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan ataupun persahabatan dalam kalangan masyarakat. Jangan tulis tanda palang itu ya, atau dan sebagainya. Okey, mengapa? Kamu terangkan mengapa. Jadi di sini saya nyatakan kerana ada seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya telah memberikan satu dimensi baharu dalam bersosial antara manusia di mana kita boleh berkongsi semua perkara sama ada kesedihan atau kegembiraan dengan ahli keluarga dan sahabat anda yang jauh secara maya. Kemudian bagaimana contohnya, sebagai contoh, kita gunakan laman sosial tersebut untuk mengeratkan hubungan. Kemudian kesannya dapat mewujudkan masyarakat yang saling berhubungan dan bertugas sapa walaupun tinggal berjauhan. Jadi ungkapan menarik dalam isi yang kedua ini saya tuliskan secara asing. Dia ayat yang berdiri sendiri. Frasa ini bertepatan dengan peribahasa, bahagian isi dengan kuku dan diikuti dengan penegasan. Ingat ya, penegasan perlu dikaitkan dengan idea. Okey, kemudian saya beri pula contoh yang ketiga, isi yang ketiga, media sosial sebagai medium periklanan produk. Okey. Gunakan perdana wacana juga, kemudian nyatakan mengapa dan ada contoh di sini periklanan produk dahulu kita guna papan tanda jalan raya yang mencecah ribuan ringgit. Tapi sekarang dengan kreativiti dan kemudahan teknologi, seorang peniaga dapat promosi produk keluaran mereka di laman-laman sosial. Okey, dikongsikan juga testimoni. Okey, dalam ayat bagaimana ni anda boleh tulis lebih daripada satu ayat. Okey, kemudian kesan dan diikuti dengan ungkapan menarik. Dalam isi yang ketiga ni ungkapan menariknya disambung dengan ayat sebelumnya. Okey, dan diikuti dengan penegasan. Penegasan seperti biasa kaitkan dengan idea utama dalam isi tersebut. Dan saya bagi ekstra di sini iaitu isi yang keempat, media sosial sebagai medium perkongsian hobi atau minat. Seperti biasa penggunaan, sebab di sini ialah isi yang akhir sekali, jadi saya gunalah penanda wacana akhir sekali. Namun jika isi anda hanya 3, jadi isi yang ketiga tu akhir sekali. Macam tu kita mulakan. Manfaat media sosial masih kita kaitkan dengan soalan manfaat media sosial, masih dikaitkan dengan tugasan, ialah menjadi media perkongsian hobi atau minat. Mengapa? Kamu huraikan mengapa masyarakat berkongsi minat dan hobi mereka seperti kumpulan berbasikal, dekorasi rumah, kelab roti dan sebagainya. Terutamanya dalam keadaan pandemik sekarang, semuanya berada di rumah, media sosial ni menjadi penghubung ataupun perkongsian minat, hobi dan idea. Okey, bagaimana caranya? Berkongsi dengan pengalaman, berkongsi gambar, berkongsi video. Kesannya kita dapat
menambahkan minat kita akan berkembang ataupun kita akan mewujudkan satu hobi yang baru. Okey, ungkapan menarik pula, saya gunakan ayat berasingan, peribahasanya ialah di mana ada kemahuan di situ ada jalan dan diikuti ayat penegasan. Jadi setiap kali anda menggunakan isi, anda menggunakan imbaku, begitulah susunannya. Setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih Daun Gladi. Ada masa kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.